billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Hidup lagi kita ini nombor 1. Sihat nombor 2. Diberkati dengan masa. Nombor 3, untuk kita mentadaah sedikit saja ilmu daripada ilmu Allah yang tidak terkiranya di dalam dunia ni. Apa dalam perumpamaan ilmu Allah dalam surah Al-Kahfi, apa dia diumpamakan dalam hadis tu? Ilmu Allah dalam surah Al-Kahfi tu. Siapa boleh ambil? Satu je bab yang kita baru dia khatam semalam. Macam mana perumpamaan ilmu Allah ni? Apa dia hadis dia? Apa dia cerita dia? Lebih kurang lah. Ilmu manusia ni hanya di paruh burung sahaja, berbanding macam air laut. Air laut. Tu perjalanan kisah siapa tu? Siapa boleh sambung? Ustazah Nurul punya mukadimah. Perjalanan kisah siapa tu? Burung-burung ni. Burung pati, burung lang, burung apa? Burung apa tak penting. Perjalanan kisah siapa tu? Cerita burung ni. Muka siapa yang paling comel saya pagi ni, saya nak tanya soalan ni. Muka Ustazah Liana Muhammad lah. Buat dia lawa sekali. Perjalanan kisah? Zuzu apa Zuzunya? Perjalanan kisah siapa? Orang lain siapa boleh tolong? Apa kata jumhur ulama pagi ni? Siapa? Cepat. Burung-burung ni dalam surah Al-Kahfi, kisah siapa ni? Allah Rabbi, Allah Musa. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Masa perjalanan dari mana ke mana tu? Perjalanan dalam bot lah, cerita dia dalam bot tu kan, naik bot, lepas tu bot tu kenapa dilubangkan dan sebagainya tu. Masa naik bot tu lah, dilihat dengan seekor burung, diminum air. Macam tu lah. Nabi dia kata ilmu Allah ni umpama ilmu yang Allah berikan kepada kita ni sebanyak tu je umpamanya. Aku diberikan ilmu, engkau diberikan ilmu yang aku tak ada. Aku diberikan ilmu yang kau tak ada. Macam tu Macam mana ni, banyak makan semut ni. Semalam makan semut goreng sambal belacan ni. Semua lupa. Wallahu alam. Itu perjalanan ilmu kita pagi-pagi. 1, hidup, alhamdulillah. 2, sihat, alhamdulillah. Kadang kesian macam Anissa sumbat hidung kan, kena tonyok dengan tisu. Satu Malaysia tengok ni Anissa. Nanti kita FBX kan dia. Dia bagi orang nampak awak tonyok hidung. 2, sihat. Kita boleh sihat datang ofis apa semua, kawan-kawan kita aman tak sihat. Aman tak sihat. Kemudian ketiga, diberkati dengan masa. Masa 24 jam sehari sama je kita dengan semua orang lain. Sama je. Ulama-ulama besar, Imam An-Nawawi meninggal tak lama, 40-an dia macam tu. Tak sempat kahwin pun. Tapi dia punya kalam dia bertulis yang diamalkan sampai sekarang. Dipanjang-panjangkan pula oleh tuan-tuan guru lain. Jadi berkat tak masa dia. Berkat lah, ya Allah. Tulis majmuk. Syarah majmuk Imam Nawawi itu punyalah panjang. Tak habis pun. Dia meninggal, disambung oleh anak buah dia. Tafsir jalan lain. 2 Imam Jalaluddin kan. Meninggal seorang, sambung dengan seorang lagi. Jadi masa dia tu panjang. Karang kitab macam-macam. Kita ni tak usah cerita karang kitab, nak baca kitab pun payah. Jadi hidup sihat diberkati dengan masa. Itu yang paling penting. Dapatlah kita sambung balik bacaan anak kunci syurga pagi ni. Sikit je anak kunci syurga ni kan. InsyaAllah pagi ni kita sambung bab itikaf. Kita bincang-bincang, kita tanya jumhur ulama. Banyak soalan nak tanya jumhur ulama. Pilihan pagi ni. Apa dia itikaf, insyaAllah kita akan go through. Apa dia takrifan masjid. Nak itikaf ni kat mana? Kat masjid. Masjid tu maknanya apa? Dari segi huruf Malaysia ni masjid tu apa?
Dari segi syaratnya pula masjid tu apa, nanti kita bincang-bincang supaya kita tambah sikit je ilmu. InsyaAllah kita berkongsi pagi ni bab iktikaf, karya besar ni, karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Mandili yang ditahqiqkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Anas Madani. InsyaAllah, silakan iktikaf. Iktikaf. Sunat untuk beriktikaf di dalam masjid pada setiap masa. Iktikaf adalah berhenti duduk di dalam masjid berserta dengan niat dengan syarat mestilah terdiri daripada orang Islam yang berakal dan suci daripada haid dan nifas. Manakala iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih afdal daripada iktikaf pada waktu yang lain. Ini berdasarkan hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Innahu sallallahu alaihi wasallam i'tikafal ashral aswata min ramadana thumma i'tikafal ashra awakhira walazimahu hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma i'tikafa azwajuhu min ba'di. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam pertengahan bulan Ramadan. Kemudian baginda beriktikaf pada 10 malam yang terakhir dan baginda berterusan melakukannya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan baginda. Kemudian isteri-isteri baginda meneruskan iktikaf selepas baginda wafat. Nota 1. Iktikaf 10 akhir Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral azwaj al-ashral awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Dari Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya bahawa Nabi SAW beriktikaf pada 10 akhir Ramadan sehingga baginda wafat. Kemudian isteri-isteri baginda meneruskan amalan iktikaf sepeninggalan baginda. Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab iktikaf bab al-iktikaf fil ashri al-awakhir wal iktikaf fi al-masajid kulliha. Iktikaf 20 akhir Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhani 10 ayyamin falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir pada setiap Ramadan. Manakala pada tahun kewafatan baginda beriktikaf pada 20 malam terakhir Ramadan. Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya iktikaf pada 10 malam terakhir itu lebih afdal kerana terdapat Lailatul Qadar. Maka digalakkan menghidupkan malam dengan berjaga, solat dan baca Al-Quran dan memperbanyakkan berdoa. Kerana ia lebih afdal daripada malam-malam yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Qadr ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh itu, amalan kebaikan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan kebaikan yang dilakukan dalam 1000 bulan yang tiada padanya Lailatul Qadar. Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan hadis daripada Rasulullah SAW. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamu min dhanbihi. Sesiapa yang beribadah dan melakukan kebaikan pada malam Al-Qadar kerana membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dorongan iman dan mengharapkan pahala atasnya, nescaya diampunkan baginya segala dosa yang terdahulu. Nota 2, hadis tadi direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab As-Saum fi bab Saum Ramadan di mana wahtisaban wa niyatan. Rukun iktikaf. Kita berhenti dulu sekejap. Bab pertama ialah bab iktikaf tu sendiri. Apa itu iktikaf? Senang. Senang. Tapi nak membezakan antara amalan dengan kebiasaan ataupun yang bukan amalan, ya niat tu ya. Iktikaf ni kita niat untuk berada di dalam masjid. Niat untuk berada di dalam masjid. Ya. Kata Syekh,
Iktikaf ialah berhenti duduk dalam masjid berserta dengan niat. Itu kena ada niat. Niat untuk duduk masjid. Nak buat apa tak kisahlah. Nak duduk saja pun boleh. Penat lah. Penat, dah semayang dah. Dah semayang dah apa semua. Dah semayang sunat dah tiba-tiba. Duduk masjid lah. Duduk masjid tu dengan niat iktikaf. Duduk menyandar je. Duduk menyandar. Tidur. Tapi kita niat iktikaf dapat pahala iktikaf. Apatah lagi membuat amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang waris pada baginda Rasulullah SAW pada ketika-ketika kita duduk masjid lah. Apa-apa sajalah. Ya. Dapat pahala dia. Pahala amalan, pahala iktikaf tu sendiri. Adalah ulama syarahkan pula, kalau kita memang berniat untuk berada dalam masjid untuk membuat sesuatu amalan khusus, kita nak masuk semayang ba'diyah, semayang qabliyah, kita nak masuk semayang fardu, kita nak semayang berjemaah, kalau tak terlintas untuk dalam hati nak lafaz iktikaf tu pun dah dikira iktikaf. Tapi wallahu alam, nak keluar daripada khilaf, niatlah iktikaf. Masuk masjid tu, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa aku dan berkat dan bukalah pintu-pintu rahmat untukku kan. Masuk kanan, niat iktikaf terus masa tu. Selesai. Tapi boleh juga, ada pandangan ulama kata, masuk masjid nak buat amalan tu, iktikaf lah tu. Duduk dalam masjid, dengar kuliah dan sebagainya, iktikaf lah. Tapi yang mudahnya, berhenti duduk dalam masjid berserta dengan niat. Itu ada syarat tambahan dia ialah terdiri daripada orang Islam berakal, mestilah muslim dan mukhalaf, dan suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Sebab itu perbincangan lain. Orang yang haid dan nifas tak boleh beriktikaf dalam masjid. Boleh lalu je. Boleh lalu saja. Manakala ada fatwa mutakhirin membincangkan untuk orang yang dalam keadaan haid untuk pergi mencari majlis ilmu. Kalau majlis ilmu tu hanya di masjid. Kuliah-kuliah khusus hanya di masjid. Ketika tu dia sedang haid. Macam mana orang yang nak mengajar dan orang yang nak belajar tu. Adalah pandangan ulama mutakhirin ni mengatakan boleh. Antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Adalah syarat dia tu kan. Sebab zaman sekarang tak macam zaman dulu. Perempuan dengan kelengkapan-kelengkapan haid ni bersih. Melainkan kalau dia awak tu tahulah keadaan awak tu. Ada seorang kakak tu bagi tahu saya tak berani. Masa ni dia ni orang dah tua dah, tapi dia bila dia uzur dia kuat. Kuat dia punya darah dia tak berani. Dia kata dia duduk luar lah. Itu pandangan, ada pandangan yang berbenarkan lah. Tapi itu bab lain lah ya. Tapi bab iktikaf ni orang yang bersih daripada haid dan nifas. Dia berhadas pun boleh. Dia berhadas pun boleh. Dia duduk tu dia terkentut. Ada pandangan mengata tak ada masalah. Pahala iktikaf tu berjalan. Tapi kalau kita tunggu antara maghrib dengan isyak lah contohnya. Ya. Kita tunggu antara maghrib dan isyak. Tunggu je kita tu dalam masjid untuk dengar kuliah, untuk berzikir dan sebagainya. Apa sajalah diamnya kita dalam masjid tu, kita dapat pahala-pahala fardu atas perbuatan sunat. Ya. Dan malaikat mendoakan keampunan kita. Sepanjang mana? Sepanjang masa selagi kita tidak berhadas. Kena ingat itulah. Izan duduk dalam masjid tiba-tiba terkentut. Dia terkentut, cabut lagi kejap, ambil wuduk, masuk balik dengar balik semula. Lepas ambil wuduk tu boleh sembahyang sunat 2 rakaat. Tak ada masalah. Sembahyang sunat rakaat sambung dengan kuliah. Sebab apa kita nak kejar masa emas yang segala amalan kita dapat pahala fardu, dan kejar masa emas yang ketika tu malaikat mendok berang untuk keampunan dosa kita. Itu bab iktikaf. Mudahlah kot iktikaf ni. Ada soalan nak bab apa dia iktikaf? Tak ada insya-Allah mudahlah kita tengok takrifan masjid lepas ni dan juga rukun iktikaf rukun iktikaf. Silakan. Rukun iktikaf ada 4. Rukun iktikaf. Terdapat 4 rukun iktikaf. Yang pertama, niat. Seperti ibadah-ibadah lain yang menjadikan niat sebagai rukun. Yang kedua, masjid. Ini kerana perbuatan Rasulullah SAW, baginda beriktikaf di masjid. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kerana ijma' Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang bermaksud, dan jangan kamu menyetubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid, tempat solat Jumaat adalah lebih utama. Ini kerana terdapat khilaf mereka yang mewajibkan iktikaf di masjid. Sekiranya seorang itu bernazar dan menentukan sama ada mahu beriktikaf di masjid Mekah ataupun masjid Madinah ataupun masjid Baitul Maqdis, nescaya ia wajib dilakukan di masjid yang dinazarkan. Rasulullah SAW berkata,
la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil harami wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Yang bermaksud tidak diikat pelana unta. Maksudnya janganlah kamu bermusafir untuk ibadah melainkan kepada 3 buah masjid. Masjid aku ini, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nota 4, hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Boleh menggantikan nazar iktikaf Masjid Madinah dan Masjid Aqsa dengan Masjid Mekah. Manakala Masjid Madinah hanya boleh menggantikan nazar iktikaf di Masjid Aqsa. Dan nazar iktikaf di Masjid Mekah tidak boleh digantikan dengan masjid lain. Rasulullah SAW berkata, Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salati fi ma siwahu illa al-masajidul harama wa salatun fil masajidil harami afdalu min mi'ati alfin salati. Solat di masjid aku ini lebih afdal daripada 1000 kali solat di masjid lain, melainkan solat di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100,000 solat di masjid aku. Direkodkan oleh Imam Ahmad. Beliau dan Ibnu Majah mensahihkan hadis ini. Nota 5. Hadis ini direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Sunan Ahmad. Kitab Musnad Al-Musirin min Al-Sahabah. Sesungguhnya solat di Masjid Baitul Maqdis adalah bersamaan dengan solat sebanyak 500 solat di masjid-masjid lain. Ini seperti yang direkodkan oleh Ibnu Abdul Bar. Al-Bazzar berkata isnadnya hasan. Nota 6. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ramai para sahabat yang lain. Lagi, teks hadis tersebut adalah An Abil Darda wa Jabari radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Faddu salati fil masajidil harami ala ghairihi mi'atu alfi salat wa fi masjidi alfu salah wa fi masjidi baitil maqdisi khamsu mi'atin salah. Dari Abu Al-Darda dan Jabir radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, kelebihan solat di Masjidil Haram ganjarannya adalah sebanyak 100,000. Solat dan solat di masjidku ini, Masjid Nabawi, ganjarannya adalah sebanyak 1,000. Solat dan solat di solat di Baitul Maqdis iaitu Masjid Al-Aqsa ganjarannya sebanyak 500 solat. Direkodkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Sughra. Baik, alhamdulillah. Itu bab 1 niat, 2 bab masjid. Ada perbincangan berkenaan dengan kategori-kategori masjid. Yang paling utama ialah Masjidil Haram dengan kelebihan 100,000 kali, kemudian Masjid Nabi 1,000 kali dan Masjidil Aqsa 500. Kita dah dibacakan. Nurul tadi dah bacakan. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis tidak bukan. Mana dia hadis tadi ni ya? Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah SAW. Janganlah kamu bermusafir untuk ibadah melainkan kepada 3 buah masjid. Ini bukan hukum haram untuk pergi masjid lain kan. Nak pergi jalan tengok masjid Putrajaya, tengok masjid Terengganu, masjid Terapung, tak haram ya. Ini saranan ya. Nak pergi tengok masjid Terapung mana-mana ke, tak ada masalah. Bahkan baik. Itu salah satu hobi saya bila musafir. Pusing-pusing masjid. Surau kecil-kecil kadang lawa. Kat Terengganu tu, kat kampung ni tu ada orang buat surau tepi jalan je. Kat kawasan kuda tu, equestrian tu. Belah-belah Merang tu dia buat surau pakai kayu-kayu je. Lawa surau dia. Kecil je suraunya. 10 orang bolehlah semayang. Comel. Tak ada masalah ya. Tak jadi haram pula. Tapi saranannya musafirlah dia kata. Pergilah musafir untuk 3 masjid besar ni. Masjidil Haram, Masjid Nabi. Semoga awak semua dapat menjejak kaki ke masjid ni. Dan Masjidil Aqsa. Agak susah sikit tapi boleh. Boleh. Ada masa-masa boleh masuk ikut Jordan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabi. 3 masjid tu kita tahulah dia punya peringkat-peringkat dia. Itu satu bab. Yang kedua, bab nazar. Bab nazar, kalau khusus kata Masjidil Haram, tak boleh tukar. Sebab tak ada masjid nak menukarkan dia. Dia masjid yang paling aula. Paling mulia itulah masjidnya. Masjidil Haram. Tak boleh tukar dah. Kena pergilah ke situ. Nazar ni hati-hati. Melainkan bayar denda keluar daripada nazar kan. Itu kita dah belajar bab tu. Tapi nak tukar boleh tukar ke tak boleh. Masjid Nabi
boleh tukar masjid yang lebih utama, pergi Masjidil Haram, Masjid Aqsa, boleh tukar juga Masjid Nabi boleh, Masjidil Haram pun boleh. Masjid lain macam mana? Apa taraf masjid lain? Aqilah bernazar, nak nazar apa-apa di Masjid Sultan Mizan Putrajaya. Macam mana Aqilah? Boleh tukar masjid lain tak? Ada masjid lagi utama tak? Soalan bocor ni baru lepas cakap. Masjidil Haram. Boleh. Masjid. Boleh tukar tak? Boleh. Boleh. Tukar masjid mana? Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Apa pandangan ulama lain pagi ni? Boleh tukar pergi Masjid Aqsa, kalau tak nak Masjid Aqsa, pergi Masjidil Nabawi. Aqilah besok dia nak kahwin dekat Masjid Putrajaya. Tiba-tiba dapat orang Pakistan. Nak kahwin kat Pakistan. Macam mana? Boleh tukar? Tak kahwin lah Aqilah, tak pandai jawab. Boleh. Masjid lain sama je tarafnya. Nazar kat masjid mana pun taraf dia sama je. Yang ada bezanya 3 masjid tu saja. Jadi tak ada masalah. Nak semayang masjid, nak kahwin Masjid Nabawi boleh, Masjid Al-Aqsa boleh, Masjid Al-Haram boleh, Masjid Drama Kota 1 pun boleh. Tak ada masalah. Itu bab masjid. Kemudian takrifan masjid pada uruf Malaysia. Apa dia? Takrifan masjid pada urufnya di Malaysia, masjid tu apa? Najihah. Apa dia Najihah? Masjid ni kat Malaysia dia maksud dia apa? Izan? Tempat semayang Jumaat. Itu urufnya di Malaysia. Tempat semayang Jumaat. Bahkan ada enactment pula. Enactment mengatakan mana dia masjid boleh semayang Jumaat tu. Tak semua masjid walaupun cukup syarat boleh dijadikan tempat solat Jumaat. Sebab itu berdasarkan perundangan pemerintah semasa. Kena taat je lah. Sebab tu samitna wa atokna je lah. Taat je. Liana buat masjid kampung dia. Cukup syarat. Jemaah dia cukup, yang bermukimnya cukup. Cukuplah. Fasilitinya comel apa semua. Tapi kalau tak diluluskan, tak boleh. Bahkan boleh kena denda dan sebagainya. Itu undang-undang negara. Kita ikut je lah. Tapi dari segi syaratnya, boleh saja. Dari segi syaratnya ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, imam kita, masjid adalah tempat yang diniatkan untuk solat. Walaupun tak cukup syarat untuk solat Jumaat. Kecil je masjid, boleh semayang 15 orang. Yang nak niatkan, aku niatkan buat bangunan ni, walaupun boleh semayang 20 orang ni sebagai masjid. Masjid Muhammad dan Arfah contohnya. Yang nak sedekah besok. Dia masjid tu boleh iktikaf dekat situ. Itu satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan agak kuat je lah. Berbeza dengan uruf Malaysia lah. Uruf ada sebab perundangan tu kan. Kata nanti semua tempat orang buat semayang Jumaat. Lelah juga. Lelah juga. Itu. Pandangan dalam mazhab lain pula apa? Ada pandangan mengatakan semua tempat solat tu masjid. Boleh je iktikaf kat situ. Boleh solat sunat tahiyatul masjid. Jadi Malaysia ni kan nak mudahnya tempat semayang Jumaat tu boleh iktikaf, boleh tahiyatul masjid. Yang lain-lain tu bergantung lah. Kalau kita yakin wakaf tu memang wakaf masjid, walaupun tak dibenarkan semayang Jumaat, kita boleh tahiyatul masjid kat situ. Tak ada masalah. Wallahu alam. Kita tengok dia punya tata cara dia pula. Tata cara dia 3 ni, tata cara bagaimana nak iktikaf. Silakan. Yang nombor rukun ketiga, berhenti seketika, sekurang-kurangnya sebentar, seperti yang dinamakan tetap iqamah, walaupun tidak lama. Namun keadaan tersebut adalah lebih lama daripada tumaninah ketika rukuk. Oleh itu memadai untuk pergi dan duduk sebentar di dalam masjid daripada lalu sahaja di hadapan masjid tetapi tidak berhenti. Namun sekiranya seseorang itu bernazar untuk beriktikaf tanpa kadar masa yang ditentukan, nescaya memadai dia melakukan satu lahzah, iaitu sebentar. Namun begitu tempoh yang disunatkan beriktikaf adalah sehari. Sunat bagi setiap orang yang memasuki masjid untuk berniat iktikaf.
Yang keempat, orang yang beriktikaf, syarat bagi orang yang mahu beriktikaf adalah Islam, berakal dan suci daripada hadas besar. Tidak sah iktikaf orang yang kafir dan gila disebabkan niat kedua-dua golongan ini tidak sah. Manakala tidak sah iktikaf orang yang berhadas besar kerana haram orang yang dalam keadaan hadas besar memasuki masjid. Namun begitu, tidak disyaratkan untuk berpuasa ketika iktikaf. Bahkan sah iktikaf pada waktu malam. Ini berdasarkan hadis laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Tidak wajib bagi seseorang yang beriktikaf untuk berpuasa melainkan dia mewajibkan ke atas dirinya dengan nazar. Direkodkan oleh Al-Hakim dan beliau berkata sahih berdasarkan perawi Muslim. Nota 7. Hadis ini direkodkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak ala Al-Sahihain Al-Hakim kitab As-Saum. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita tak melazimi majlis ilmu, benda bab iktikaf ni pun kita tak pernah nak baca tengok depan masjid je. Nawa itu iktikaf fil masjid. Baca saja aku iktikaf. Masa tak pandai baca tu. Ni tulis apa pula ni? Oh, tulis Jawi. Saja aku iktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Tapi inilah dia. Tata cara dia perincian bab iktikaf. Jadi kita kalau buat amalan tu dengan ilmu, jauh darjat dia lebih tinggi daripada amalan tanpa ilmu. Iktikaf. Jangan iktikaf, tak tahu apa. Sembahyang sunat, kita pun sembahyang sunat. Ngaji kita pun ngaji lah, tak pernah tengok lah bismillah tu mana apa pun tak tahu mana Al-Fatihah pun tak pernah tengok Jadi dengan sedikit ilmu, amalan apa-apa pun darjat dia berlipat-lipat kali ganda berbeza dengan amalan tanpa ilmu. Bahkan amalan tanpa ilmu tu takut nanti kita kena hina pula dengan amalan kita. Tak cara dia punya rukun, fardu dia tak cara, adab-adab dalam amalan tu kita tak cara kan. Bab penyucian diri tak cara. Sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar gitu. Tak dapat apa, tak terangkat daripada ubun-ubun pun pahala amalan tu. Bahkan ada amalan dihempas balik ke muka kita, nauzubillah. Nauzubillah, kita tak nak tu Jadi iktikaf, selesai dapat iktikaf rasanya insya-Allah Ini barisan jumhur ulama pagi ni menjawabnya okeylah, CP lah jawapan-jawapan terpilih ni. Jadi kita dah tahu sikit-sikit apa itu iktikaf, apa itu masjid, apa dia 3 masjid yang paling utama. Kita dah belajar sikit bab nazar untuk iktikaf nazar untuk iktikaf di dalam masjid. Wallahu a'lam. Insya-Allah minggu depan panjang umur sihat tubuh badan kita sambung bahagian zakat fitrah. Lambat lagi nak bayar zakat fitrah ni. Ni ramai-ramai ni dah, siapa yang belum pernah membayar zakat fitrah? Cuba angkat tangan. Siapa yang tak pernah bayar lagi zakat fitrah? Ayah duk bayar. Angkat tangan, mak duk bayar. Siapa? Semua dah pernah membayar zakat fitrah sendiri? Dah? Akhilah dah? Zu? Dah bayar zakat fitrah sendiri? Najiha? Orang tanya angkat tangan, tak angkat tangan. Dah pernah bayar. Siapa yang belum pernah bayar? Angkat tangan. Zu belum pernah bayar. Najiha belum pernah. Anissa? Kenapa tak angkat tangan? Maka ada pandangan hukumnya bagi awak kena bayar sendiri. Sebab awak dah dewasa. Awak dah dewasa, dah lepas usia yang mana tanggungjawab untuk zakat fitrah ialah pada diri awak. Bukan mama papa. Habis dah, zaman tu dah habis. Muhammad Izan lagi pula lah. Dah bermisai berjanggut, tak boleh. Bila tapi kita kalau ibu bapa, kalau bapa kita nak bayar tak apa kan? Apa, tapi pandangan yang kuatnya bayar sendiri. Macam tu bapa pun kalau bapa tu dia belajar sikit, mungkin dia mengajarlah anak-anak dia bab ni. Ingat amalan tu amalan yang terbaik dia macam mana? Ambil yang terbaik dulu InsyaAllah. Panjang umur kita, zakat fitrah dan tahun depan awak bayar. Kalau dia orang tak ada pendapatan sendiri, dia jatuh atas takrifan dia boleh berusaha untuk mencari rezeki. Dia pandangan gitulah. Macam-macam lah ni sebab kata Nurul, kalau mak ayah dah bayar, lepas dah satu bab gitu kan. Tapi awak nak buat amalan tu markah 100 ke markah 2? Jadi
hati-hati. Ada orang ni dia tak kerja. Dia dah besar, dia tak kerja, makan tanggung. Makan tanggung kan. Kalau peribahasa Melayu dia tambah lagi. Makan tanggung ada lagi tu. Kasarlah sikit tapi tak boleh dah sebenarnya tanggungjawab tu atas diri dia dah. Wallahu alam. Kita sambung bab zakat fitrah. Ni jauh lagi nak bayar. Lepas zakat fitrah masuk bab penutup dah. Ya Allah. Insya-Allah kita khatam lah Kok ada rezeki nanti saya bodek-bodek tuan guru. Kok tuan guru boleh buat khulasah. Kita bagi satu masa untuk tuan guru. Ustaz Basik dia bagi khulasah kepada kitab ni. Insya-Allah saya cuba bodek lah Kita nak khatamkan ni. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari mulia ini, Ya Allah, penghulu segala harimu ini, Ya Allah, kami mohon pertamanya keampunan dosa bagi kedua-dua ibu bapa kami, adik-beradik kami, seluruh ahli keluarga kami, guru-guru kami, jiran tetangga kami, rakan kenalan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa setiap insan yang pernah kami zalimi, Ya Allah. Tak mungkin lagi kami mohon keampunan terus daripada mereka. Dan mereka pun mungkin tak ingat lagi kezaliman yang kami lakukan ke atas mereka, Ya Allah. Janganlah kau jadikan mereka ni orang yang menuntut pahala kami di akhirat nanti, Ya Allah. Kami bimbang pahala kami sangat sedikit. Maka jadilah mereka ni orang yang pemurah, mengampunkan dosa kami yang menzalimi mereka dalam berbagai perkara, Ya Allah. Kami umpat mereka, kami fitnah mereka, kami ambil hak mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, buat ahli keluarga kami yang telah pun meninggal dunia, kami mohon keampunkanlah dosa mereka, Ya Allah. Apa saja amal kebaikan yang kami buat hari ini, Ya Allah, kau terimalah dan kau limpahkan pahala yang menggunung buat kami, Ya Allah. Dan kami sedekahkan sepenuhnya pahala kami hari ini, Ya Allah, pada mungkin ibu kami, abang kami, adik-beradik, bapa kami yang telah meninggal dunia ini, Ya Allah. Jadikan barzakh tempat mereka berehat, Ya Allah, sebahagian daripada taman-taman syurga Firdausmu, bukan lubang api neraka, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami kefakihan dalam agamamu, Ya Allah. Jangan jadikan kami jahil, Ya Allah. Jangan jadikan kami lara, Ya Allah. Janganlah hati kami penuh dengan sifat mazmumah, Ya Allah. Kiranya ada, Ya Allah, hijrahkan kami, bersihkan hati kami, Ya Allah, masukkan sifat-sifat baik, sifat mahmudah. Kiranya ada daripada kami, ahli keluarga kami, lara, Ya Allah, jahil, Ya Allah. Jahil di jalan ilmu-Mu, Ya Allah, maka hijrahkan kami, Ya Allah, agar kami semua mencari jalan ilmu-Mu, Ya Allah. Melaksanakan segala kefarduan buat-Mu, Ya Allah. Bertaubat daripada melakukan dosa-dosa besar, Ya Allah. Ya Allah, akhir kalam kami dengan perbuatan yang baik, Ya Allah. Husnul khatimah, bukan su'ul khatimah, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.